Tutup kipas ni. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair, amma ba'd. Muhammad adalah penutup para nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan kesudahan penutup nabi yang terakhir sekali. Setelah kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi mana-mana nabi yang diutuskan oleh Allah Taala di atas muka bumi ini. Yang tu menjadi satu akidah kita, suatu pegangan, suatu kepercayaan. Sebab kita nak tahu bilangan nabi ni daripada sumber mana? Sumber mana yang kita boleh tahu bilangan nabi? Quran. Yang kedua, hadis. Ulama boleh tak ijtihad? Tak boleh. Sebab nabi ini urusan Allah. Ditentukan siapa-siapa daripada kalangan manusia, yang ditentukan siapa yang layak jadi nabi. Ada nabi saja, ada nabi lagi rasul. Semua ditentukan oleh Allah, merupakan pilihan Allah. Di antaranya nabi yang Allah Ta'ala sebut, innallaha astafa Adama. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilih Adam. Maknanya pilihan Allah Ta'ala, bukan lantikkan orang. Jadi ini suatu akidah, suatu kepercayaan, suatu i'tiqad. Tak boleh kita kata nabi-nabi ini boleh kita ketahui jumlah bilangannya melalui mimpi. Itu tak boleh, tak boleh, tak boleh. Dia masalah akidah. Dia mesti datang daripada Quran, sumbernya nak mengetahui bilangan nabi, dan nama-nama nabi mesti datang daripada Al-Quran ataupun hadis nabi. Dua ni ya. Begitu juga tentang fadilat. Fadilat ini suatu kelebihan. Maksudnya bila kita beramal dengan sesuatu ibadat, sesuatu amalan, fadilatnya begini, begini, begini. Fadilat itu perkara ghaib. Kelebihan surah-surah di dalam Al-Quran, perkara yang ghaib. Dia hanya datang daripada Allah yang mengetahui perkara yang ghaib, dan Nabi setelah diwahyukan oleh Allah. Dua tu je. Nabi pun tak tahu perkara yang ghaib. Di sisinya adalah anak kunci ilmu ghaib, tidak mengetahui akannya melainkan Allah. Hatta Nabi SAW sendiri tak tahu tentang perkara yang ghaib. Banyak bukti-bukti yang membuktikan kepada kita Nabi tak tahu benda yang ghaib. Pertamanya ayat Quran sendiri, walau kuntu a'lamul ghaibah lastakthartu minal khair. Kalau aku tahu perkara yang ghaib, aku akan banyak lagi. Nabi buat banyaklah kebaikan, buat lagi banyak kebaikan. Dan di dalam peperangan Tabuk dan peperangan yang lain, sebahagian daripada sahabat ini tercicir di dalam peperangan. Sebahagian daripada sahabat tercicir di dalam beberapa peperangan. Ada yang satu peperangan, ada yang dua peperangan, kerana terlambat. Jadi bila Nabi SAW panggil, tanya alasan, orang munafik bagi alasan, yang sahabat cakap betul. Di antaranya Ka'ab bin Malik, wa ala thalathati alladhina khulifu. 3 orang tu cakap betul sebab orang beriman. 70 orang munafik ni cakap tak betul, tipu. Rumah kami siapa nak jaga? Tanaman kami, kebun-kebun kami siapa yang nak uruskan?
Kami bersusah payah wahai Rasulullah nak jaga kebun-kebun kami, rumah kami. Rasulullah bagi kemaafan kepada mereka. Sedangkan dia tipu. Sebab apa? Di sini nak menunjukkan Rasulullah tak tahu perkara yang gaib. Begitu juga apabila dibicarakan di hadapan Rasulullah, dua orang yang melakukan kesalahan. Bila bawa depan Rasulullah adili dengan ditanya kedua-dua pihak, kemukakan alasan. Selepas Rasulullah mendapat ataupun memperolehi maklumat daripada kedua-dua pihak, baru Rasulullah memutuskan yang mana betul, yang mana salah. Kalau tidak, Rasulullah datang kepada Rasulullah kata, kamu salah, kamu betul. Menunjukkan dia tak tahu. Di luar daripada pengetahuan dia perkara yang gaib, dia tak tahu. Jadi kembali kepada isu yang kita nak bincangkan hari ini, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir sekali. Sebab dalam ayat Quran pun Allah Ta'ala sebut kan, di dalam surah Ahzab, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu ayah kepada mana-mana lelaki daripada kalangan kamu. Sebab apa cerita Nabi Muhammad bukan ayah kepada mana-mana lelaki. Sebab orang sebut seorang sahabat apa dia? Yang Allah Ta'ala hari itu dah dapat hadiah kan? Ustaz dah tanya. Dalam banyak-banyak sahabat ini, sahabat mana yang Allah Ta'ala nama dia sebut dalam Quran? Zaid bin Harithah. Jadi bila dia tu apa hubungan dengan Rasulullah? Anak angkat Rasulullah. Orang sebut Zaid bin Muhammad. Bila diulang macam tu, lalu Allah Ta'ala kata Muhammad itu bukanlah ayah kepada mana lelaki. Sebelum tu Allah Ta'ala kata ud'uhum li'abaihim. Panggillah mereka manusia ini dengan nama bapa-bapa mereka. Bukan bin Rasulullah, bin Muhammad. Sebab Zaid itu hanya anak angkat Rasulullah. Jadi kembali kepada apa yang kita bincangkan di sini, bahawa Rasulullah ni adalah kesudahan para Nabi. Tak bolehlah mana-mana orang mendakwa, menganggap dia ada jumpa dalam kitab ke, dalam buku ke, dia jumpa Tok Guru dia cakap ada Nabi lagi selepas Nabi Muhammad. Lepas tu pula ada di Malaysia pula tu. Nabi itu di mimpi ada nama Nabi itu di Malaysia. Semuanya tertolak dengan ayat Quran yang kita bacakan tadi. Dan Nabi sendiri pun sebut dia adalah Nabi yang terakhir, tidak ada Nabi selepas aku. Kalau ada orang dakwa macam tu, dia menipu, dia bohong. Ataupun dia tak faham tentang akidah. Dalam masalah ni dia tak faham. Dia tak jelas. Nabi Muhammad ni semua orang tahu. Orang tak mengaji pun orang tahu. Apatah lagi orang yang mengaji. Dia adalah merupakan Nabi yang terakhir. Muhammad ialah utusan Allah, Rasul, penutup para Nabi, khatam an-nabiyyin, dan penghulu pada Rasul, yang dipanggil Sayyidul Mursalin. Sayyid maknanya ketua bagi segala Rasul. Keimanan seseorang hamba itu tidak akan sah sehingga dia beriman dengan risalah dan bersaksi dengan kenabian baginda. Iman tak sah kalau tak terima Nabi sebagai pesuruh Allah Ta'ala. Sebab itu dipanggil syahadatain. Dua kalimah syahadah. Kesaksian yang pertama bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Yang kedua bersaksi bahawa Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Pada hari kiamat nasib manusia tidak akan diputuskan melainkan dengan syafaat baginda. Dia kata wala yuqda bainan nasi fil qiyamati illa bi syafaatihi. Maknanya keputusan tidak akan diputuskan seseorang itu syurga neraka sebelum dihisap, maknanya dengan syafaat Nabi. Sebelum ditentukan nasib manusia dengan syafaat Nabi. Maknanya besarnya peranan syafaat Nabi Muhammad SAW. Apa makna syafaat? Pertolongan, bantuan. Bantuan daripada Nabi. Orang kita kata rockman lah bila nak bekerja, syarat-syarat ada, tapi bila ada rockman tu maknanya ada syafaat, maka mudah segala urusan. Sahibul liwa'il ham wal maqamil mahmud wal haudil mawrud. Dia Nabi Muhammad SAW akan membawa bendera kepujian. Bendera kepujian. Kedudukan yang terpuji, maqam al-mahmud.
Di dalam doa selepas azan tu kita baca apa? Cuba baca doa selepas azan. Kamu, Iqbal. Ingat tak? Tak apa lagi, kamu? Maqam mahmuda. Apa maksud? Yang tu selalu kita sebut kan? Maqam yang terpuji iaitu syafaatul kubra. Boleh bagi syafaat yang besar. Dalam keadaan manusia susah hati, khawatir, bimbang tentang nasib mereka, sama ada syurga ataupun neraka, dalam keadaan panas terik, manusia bersesak. Masing-masing nak mengetahui keputusan masing-masing, nasib masing-masing. Lalu Nabi mula minta kepada Nabi Adam. Nabi Adam kata, aku pun banyak salah, banyak silap, ada salah dengan Allah, ada silap dengan Allah. Minta kepada Nabi Nuh, Idris dan seterusnya sampai mereka menganjurkan, mencadangkan jumpa Muhammad lah, dia kekasih Allah. Lalu Nabi Muhammad berdoa kepada Allah Ta'ala supaya dicepatkan hisab. Telaga yang disinggahi, telaga apa dipanggil? Kautsar. Baginda merupakan imam bagi sekalian Nabi, juru bicara mereka serta pemilik syafaat mereka. Wakil para Nabi untuk berbicara dengan Allah Ta'ala. Ni dalil yang cukup kuat lagi. Jarak jauh ke jarak dekat ni? Bicara Nabi. Nabi boleh dengar ke dengan jarak yang jauh? Dia bercakap dengan Allah Ta'ala. Lepas tu disebut dalam hadis pula, sujud di hadapan Allah. Sujud arah mana sujud? Kiblat. Tu ketika atas dunia. Dalam hadis dia tak sebut Nabi sujud. Sujud betul-betul depan Allah. Nak kata macam mana? Ada arah tak? Kalau tak ada arah, sujud sini, sujud ni, macam orang macam gagur ikan. Pernah tahu tak gagur ikan? Kamu pernah gagur ikan tak? Ikan dalam sungai tu kita tak tahu duduk di mana. Kita gagur, tak mana ada. Jadi Nabi nak sujud Allah Ta'ala, dia sujud depan Allah. Kalau tak tahu Allah di mana arah, dia sujud merata tempat. Tak bertempat Sujud sini tak betul. Sebab Allah Ta'ala tak bertempat. Sujud sini pun tak kena. Dia nak sujud depan Allah Ta'ala. Macam mana tu nak faham tu? Kalau Allah Ta'ala tak bertempat, duk main akal sampai sudah, sampai kiamat pun duk main akal lagi. Jadi sujud mesti ada arah. Mesti berada di satu tempat. Tempat tu baru? Memang tempat tu baru. Adakah bila kita ada arah, ada tempat tu Allah Ta'ala berhajat? Hari tu dah kita bahas panjang. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam. Allah Ta'ala menjadikan langit dan bumi dalam 6 masa. Adakah Allah Ta'ala berhajat kepada masa? Tak berhajat. Tu kenapa? Itu dia panggil hikmah. Hikmah kejadian Allah Ta'ala terpulang kepada Allah Ta'ala. Dia kata macam tu, kita terima je lah. Jadi bila terlalu mainkan nas syar'i, dalil-dalil syarak yang datang daripada Quran semua terbatal. Mendahulukan logik akal daripada Quran dan hadis. Hal ini berdasarkan umat baginda merupakan sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin. Para sahabat baginda pula merupakan sebaik-baik sahabat. Kan Nabi Isa, semua Nabi ada hawariyun wal ashab, pengikut yang setia. Sahabat Nabi SAW ni lebih hebat, lebih mulia, lebih afdal daripada sahabat-sahabat yang bersahabat dengan Nabi-Nabi yang terdahulu. Sahabat-sahabat Nabi yang terdahulu, hawariyun wal ashab, itu dah kemas dah. Teman setia di dalam perjuangan Nabi Isa AS. Tapi sahabat Nabi SAW lebih hebat, lebih mulia, lebih utama. Umat baginda yang paling mulia ialah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar Al-Faruq, kemudian Osman Dzunurain, kemudian Ali Al-Murtada. Semoga Allah meridai mereka semua. Ini 4 ni dipanggil Khalifah Ar-Rasyidin. Yang paling mulia Abu Bakar. Sebab banyak jasa, di antaranya orang yang utama masuk Islam. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. 4 ni ikut susunan. Itu pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Bukan letakkan Sayyidina Ali di atas. Itu Syiah. Lepas Rasulullah, Sayyidina Ali. Yang kedua, segala peristiwa-peristiwa penting di dalam sejarah Islam mesti melibatkan Sayyidina Ali.
Semua nak terlibatkan Sayyidina Ali. Pergi hijrah, Rasulullah menempatkan Sayyidina Ali di tempat tidur dia. Tu Syiah, riwayat-riwayat Syiah, semuanya tak betul tu. Ikut susunan Abu Bakar dulu, Umar, Osman, yang keempat adalah Ali. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, iaitu anak kepada Sayyidina Umar. Semoga Allah meridai mereka berdua. Katanya, dahulu ketika Nabi masih hidup, kami berkata, Abdullah bin Umar kata, semasa Nabi masih ada lagi, sebelum meninggal dunia, kami ada bercakap yang Nabi dengar. Sebaik-baik umat setelah Nabi ialah Abu Bakar, kemudian Omar, kemudian Osman, kemudian Ali. Kami pernah cakap, Rasulullah dengar, Rasulullah diam. Sebab tu dia kata, faya balughuhu dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fala yunkiruhu. Maklumat ini sampai kepada Nabi, Nabi tak engkar. Jadi apa ni dalam hadis? Dalam ilmu hadis kita panggil apa? Duduk dalam bab apa, Yusuf? Qaulan, fi'lan, takrir. Maknanya ikrar, pengakuan, pengiktirafan daripada Nabi, walaupun Nabi tak cakap. Nabi tak cakap, Nabi tak sebut di sudut kalau fi'lan, perbuatan, di situ hanya dia dengar sahaja, dia tidak mengingkari, maka benda tu betul ya, termasuk di dalam ikrar. Ada juga riwayat yang sahih daripada Ali, semoga Allah meridai beliau, bahawa beliau berkata, sebaik-baik umat ini ialah Nabi, setelah Nabi SAW ialah Abu Bakar, kemudian Omar, kemudian mahu aku sebut sahaja Omar, kalau aku mahu boleh saja aku sebut yang ketiga. Dia tahu dalam riwayat yang lain, iaitu Sayyidina Osman. Diriwayatkan daripada Abi Darda daripada Nabi SAW bahawa baginda bersabda, tidak pernah matahari terbit dan tenggelam ke atas seorang yang lebih mulia daripada Abu Bakar setelah Nabi SAW. Nabi ini maknanya makhluk Allah Ta'ala yang paling mulia, paling disayangi. Kewujudan Rasulullah ni penting kepada alam ini, kepada dunia ini. Sebab Allah Ta'ala kata, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan membawa rahmat kepada seluruh alam. Jadi juga matahari ini munculnya penting, tenggelamnya penting. Tanpa cahaya matahari manusia betul nak hidup. 24 jam gelap, macam mana suasana? Gelap 24 jam, matahari tak ada. Matahari ini suatu nikmat, suatu anugerah, suatu kurniaan, sangat penting. Tetapi Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali penting di dalam perjuangan Islam, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala bagi membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar merupakan insan yang paling berhak memegang jawatan khalifah. Bukan sahabat-sahabat yang lain. Kerana keutamaan dan keterdahuluan beliau memeluk Islam. Minas sabiqunal awwalin. As-sabiqunal awwalin minas sabiqin. Maknanya golongan yang di antara orang yang terawal memeluk agama Islam. Sudah tentu mereka mempunyai kelebihan dan keutamaan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kalau sekiranya kamu menafkahkan harta benda Allah Subhanahu wa taala sebesar bukit Uhud, kamu menafkahkan harta benda pada jalan Allah Ta'ala ini sebesar bukit Uhud, sebelum kemenangan Islam, sebelum pembukaan kota Mekah, min qablil fathi wa qatal ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, pahala yang diperolehi tak sampai satu mud, satu cupak, dan bukan satu cupak, setengah cupak sumbangan yang dilakukan oleh para sahabat. Maksudnya, kalau sahabat menafkahkan harta benda satu cupak, kamu sedekah satu gunung Uhud. Sahabat bagi secupak je. Contohnya sedekah, Nabi kata sedekah sumbangan, sahabat bagi secupak. Itulah kemampuan mereka.
Sebelum kemenangan Islam, sebelum pembukaan kota Mekah, sahabat bagi syupak, kamu bagi satu gunung Bukit Uhud. Pernah tengok gunung Bukit Uhud tu besar mana? Pahala yang kamu perolehi tak sama dengan mereka nafkahkan secupak, ataupun tak sampai setengah cupak pun. Mereka bagi setengah cupak, kamu bagi satu gunung. Pahala mereka besar lagi. Sebab dalam keadaan orang tolak Islam, orang benci Islam, ketepikan Islam, orang bermusuh dengan orang Islam, orang tak minat kepada Islam, tiba-tiba mereka dulu masuk Islam. Mereka istiqamah bersama Rasulullah, tak lagi susah senang bersama dengan Rasulullah. Sudah tentu sedikit pahala sumbangan yang mereka sumbangkan pada jalan Allah, pahala mereka lebih besar daripada orang yang bagi sumbangan yang banyak. Inilah kemuliaan para sahabat. Kita kena tahu, kena baca sejarah. Selain daripada sejarah Nabi, tujuan apa kita kena baca sejarah Nabi banyak-banyak? Untuk meningkatkan, menambahkan kecintaan dan kasih sayang kita kepada Nabi. Jadi sayang sungguh. Sebab apa kita sayang kepada ibu bapa kita? Kita lahir-lahir, kita tengok bagaimana pengorbanan ibu bapa kita, kesusahan, penderitaan, kepayahan mereka mendidik, mengasuh, membesarkan kita. Kan kita tahu kan? Sebab tu tak lupa kita berdoa, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Doa kepada kedua ibu bapa. Nabi ni jasa pengorbanan dia lebih besar daripada ibu bapa kita, iaitu memperkenalkan Islam, membawa petunjuk hidayah. Hasil daripada petunjuk dan hidayah lah yang membolehkan manusia itu masuk dalam syurga Allah. Kalau tidak, semua manusia sesat. Nampak? Sebab tu kena baca sejarah Nabi untuk melahirkan kecintaan kepada Nabi. Bila kita kenal orang, baru kita sayang kepada dia. Ibu bapa kita, sebab apa kita kenal, kita cinta sayang? Sebab kita kenal dia. Nabi sebab apa orang tak sayang? Sebab tak kenal. Kalau orang kenal Nabi, sudah tentu orang meletakkan Nabi lebih disayangi kepada semua manusia, daripada semua manusia selepas Allah Ta'ala ni, Nabi paling kita sayang. Dan Nabi SAW pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilahi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga dia meletakkan aku lebih dia sayang daripada kedua ibu bapanya, anaknya dan seluruh manusia. Abu Bakar merupakan insan yang paling berhak memegang jawatan khalifah setelah Nabi SAW kerana keutamaan, yakni kelebihan dan keterdahuluan beliau memeluk Islam. Nabi mendahulukan beliau menjadi imam. Tengok, bila Nabi sakit kan, dalam riwayat Bukhari Muslim, dia dahulukan Abu Bakar. Maknanya satu isyarat bila dia meninggal dunia, dia yang akan jadi imam. Sebab itu Imam Bukhari ketika menghuraikan hadis ini, dia letakkan satu tajuk, ahlul ilmi wal fadli ahaqqu bi imamah. Orang yang mempunyai ilmu dan juga orang yang mempunyai jawatan, kedudukan dalam masyarakat, dia lebih aula, lebih utama jadi imam. Abu Bakar dalam keadaan yang lain, Ubay bin Ka'ab dan beberapa qari daripada kalangan sahabat, Rasulullah tak panggil mereka jadi imam sebagai ganti Rasulullah ketika Rasulullah sakit tenat. Panggil Abu Bakar. Ini satu isyarat Abu Bakar akan menjadi khalifah, dan sekaligus menunjukkan keutamaan dan kelebihan Abu Bakar. Dia kata di sini, Nabi mendahulukan beliau menjadi imam dalam salat berbanding dengan sekalian para sahabat. Semoga Allah meredai mereka semua. Para sahabat juga bersepakat mengutamakan dan membai'ah beliau. Nabi bagi isyarat, sahabat pula membai'ah Abu Bakar menjadi khalifah setelah kewafatan Rasulullah. Pasti Allah tidak sekali akan menghimpunkan para sahabat di atas kesesatan. Di dalam satu hadis yang lain, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umat aku tidak akan sepakat di atas kesesatan. Jadi sepakat sahabat bai'ah Abu Bakar. Bagaimana mungkin salah? Sebab Allah Ta'ala tak jadikan umat Islam bersepakat di atas benda yang salah. Umat Islam, Allah Ta'ala tak akan jadikan bersepakat atas benda yang salah. Tu kena ingat, itu kaedah tu. Ulama-ulama usul fiqh letak satu kaedah. Umat Islam tidak akan sepakat di atas sesuatu benda yang salah. Mesti dia akan lawan, mesti dia akan tentang. Contohnya, kita kata di Saudi. Saudi kan ada ulama, ramai ulama, ribu-ribu ulama, mungkin puluh ribu ulama dia hafiz Quran. Hadis benar ribu-ribu. Kita tengok apa dia? Jihad Al-Maliki.
umur 9 tahun, sekarang ni umur 11 tahun. Susunan sitah hafal. Di Saudi ni melahirkan banyak orang yang hafal hadis, bukan kata Quran. Quran ni memang banyak 9 tahun, 10 tahun dah hafiz Quran. Hafal hadis ribu-ribu. Imam-imam dia ulama. Bukan kata imam-imam biasa sekadar hafal Quran. Imam-imam di Saudi ni semuanya ulama. Hafiz Al-Quran dah tentu. Dia adalah ulama. Di antaranya Syekh Sudaisi. Dia seorang doktor. Takkanlah Saudi itu salah jadi sesat. Sebab Allah Ta'ala tidak akan menjadikan ramainya sesuatu perjuangan itu yang didokong oleh ilmuwan, dia menjadi sesat. Tak. Umat tidak akan sepakat di atas benda yang sesat. Sebab tu jangan duk tuduh Saudi ni Wahabi. Sebab mereka itu ulama, jadi imam ulama. Jadi sekolah-sekolah mereka, universiti mereka melahirkan para ulama. Ini Saudi Wahabi. Wahabi sesat. Tapi duk pergi ke Mekah juga. Buat haji, buat umrah, buatlah di tempat masing-masing. Ni duk pergi ke Saudi. Kadang-kadang ada di kalangan ustaz kita yang jadi pelik tu, pergi Saudi buat umrah, buat haji, dia bagi tazkirah kepada geng-geng hak dia bawa tu. Dia dilantik menjadi mutawif, sambil duk ceramah tu duk kutuk Saudi. Sambil duk ceramah tu duk bagi tazkirah, kawan duk kutuk Saudi, duk kutuk Saudi, kutuk Wahabi. Ni buat Wahabi ni. Tak bagi ambil berkat ni. Kamu buatlah di pondok kamu haji ataupun umrah, jangan duk pergi Saudi kalau Saudi sesat. Lepas tu pula, masuk waktu sembahyang 5 waktu, dia pergi sembahyang Masjidul Haram, pergi sembahyang Masjid Nabawi. Imam tu semua lah kata Allah Ta'ala atas harash. Pergi tanya test, tengok interview imam-imam di Saudi. Allah Ta'ala, aina Allah fi kulli makan? Hakadha jawabuhu? Adakah dia kata Allah Ta'ala tu di setiap tempat? Ataupun dia kata Allah Ta'ala mawjud bila makan? Tak, dia kata fis sama'. Jadi pas ni kamu ikut dia jadi imam ke tak? Pergi test ulama-ulama, imam-imam Saudi tu, termasuk Syekh Sudaisi. Bagaimana akidah mereka? Pegang akidah salaf yang mengatakan Allah Ta'ala di atas di perarash. Jadi kesimpulan yang kita nak bagi di sini, walaupun kita masuk isu Saudi, isu Wahabi, nak ceritanya umat Islam tak akan sepakat di atas satu perkara, di atas satu kesesatan. Tak ada. Ini ulama dunia, bukan kata orang biasa. Ulama-ulama buat haji di Mekah, semayang di belakang Syekh Sudaisi, semayang di belakang imam-imam di Saudi. Takkan ulama tu tak tahu? Kita yang tahu. Kita pula boleh lebih Islam daripada mereka. Yusuf Qardawi pergi ke Mekah pun semayang di Masjidul Haram, dia tak farakah. Dr. Wahbah Zuhaili semayang di belakang Sudaisi. Syekh Ramadan Al-Buti pergi ke Mekah semayang. Walaupun dia dikatakan Asy'ariyah, dia semayang di belakang ulama-ulama Saudi. Patutnya dia mufarakah lah kalau sesat. Ini hak kodi-kodi cokiang-cokiang di Malaysia ni lebih-lebih sangat. Lebih sudu daripada kuah ni. Kita tak sebut nama siapa-siapa kan. Bulan puasa tak boleh ngumpat, bulan lain pun tak boleh ngumpat juga. Cuma kita cerita nak bagi faham, nak bagi sedar ke diri tu. Hak jadi imam tu semua ulama. Kamu siapa yang kamu nak condemn orang? Jadi payah orang kita bulan puasa nak sebut. Bulan-bulan puasa ni tak habis lagi isu ni. Jadi kita sentuh sikit. Kemudian yang berhak menjadi khalifah setelah beliau ialah Umar. Semoga Allah meredai beliau kerana keutamaan beliau dan penyerahan kuasa oleh Abu Bakar. Abu Bakar beri isyarat kat dia, orang bai'ah pula Sayyidina Umar. Orang bai'ah pula Sayyidina Umar. Kemudian Osman, semoga Allah Ta'ala meredai beliau kerana beliau didahulukan untuk menjadi khalifah oleh ahli syura. Lepas tu lantik Sayyidina Umar. Kemudian Ali, semoga Allah meredai beliau kerana keutamaan beliau dalam kesepakatan para sahabat pada zaman itu untuk melantik beliau. Lepas seorang-seorang dilantik secara bai'ah, setuju. Mereka ialah khulafa ar-rasyidin, al-mahdiyun, maknanya yang mendapat petunjuk, para khalifah yang diberi panduan dan petunjuk, yang mana Rasulullah SAW bersabda tentang mereka, alaikum bisunnati wa sunnati khulafai ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajis. Hendaklah kamu berpegang kepada sunnahku. Pertama sekali kita orang Islam, Nabi perintahkan kita berpegang dengan sunnah Nabi. Berpegang dengan sunnah Nabi. Perjalanan hidup Nabi, amalan Nabi, tindakan yang dilakukan oleh Nabi. Bila sebut sunnah, sunnah yang kita nak ikut ni sunnah apa? Sunnah terbahagi kepada dua.
Kalau kita bahas lagi yang lebih panjang, terbahagi kepada 3. Pertamanya sunnah tasyri'iyah. Yang keduanya sunnah jibiliyah. Yang ketiganya sunnah tarkiyah, sunnah yang ditinggalkan. Kita bahas 2 ni. Yang ketiga tu panjang perbahasannya. Sunnah yang ditinggalkan. Sunnah tapi Nabi tinggal. Kita bahas yang 2 ni. Selalu dah kita sebut. Yang kita nak ikut sunnah di sini adalah sunnah tasyri'iyah. Sunnah yang disyarakkan untuk kita ikut. Yang ditaklifkan untuk kita ikut. Yang dibebankan, yang diperintahkan supaya kita ikuti. Bukan sunnah jibiliyah. Sunnah jibiliyah ni sunat. Maknanya sunnah adat para Nabi. Yang tu nak ikut-ikut tapi jangan ditekankan. Dalam kehidupan Nabi apa dia? Nabi pernah pakai jubah, pakai serban, boleh siapa nak pakai. Tapi jangan dipaksa orang, ditekankan. Kalau dia pakai, alhamdulillah dapat pahala kerana kalau sayang kepada Nabi. Tidak ada dalil menceritakan tentang fadilat serban, walaupun saya pakai serban sejak di pondok lagi. Tidak ada dalil daripada hadis Nabi, daripada hadis-hadis yang sahih. Tidak ada dalil tentang kelebihan serban. Pakai bagus. Hadis yang sahih tidak ada. Ni siapa yang tengok live ni, kalau ada kebuktikan. Masa saya belajar daurah hadis dulu, tok guru saya ni memang keras orang Patan. Siapa-siapa yang masuk daurah hadis mesti kena pakai serban. Kalau tidak dia tak boleh belajar hadis. Dia kena halau, kena buang, kena pecat. Masuk kelas 8 mesti kena pakai serban. Lalu pun saya pun buat kajian tentang kelebihan serban. Cari semua riwayat-riwayat hadis, tidak ada satu yang sahih. Cuma Rasulullah pakai, kita pakai lah. Rasulullah pakai jubah, kita pakai jubah. Kalau di sekolah ni satu peraturan kena pakai jubah lah kan. Kena pakai lah, satu peraturan. Orang kata ni tak ada hadis tu pakai. Itu masuk askar pakai uniform askar, uniform poli bukan ada hadis pun. Itu peraturan. Orang ni pokok ni kita nak semua nak kena hadis. Nak kena ada hadis bab ibadat. Hak tu nak kena hadis. Bab peraturan tak apa, tak pakai hadis. Dia merupakan urusan dunia. Orang kata ni pokok Wahabi ni sikit-sikit nak hadis. Ni pakai uniform polis askar mana ada hadis. Itu urusan dunia, kena faham. Benda tu tak boleh nak beza. Jadi kembali kepada apa yang kita bincangkan ni, pakai serban itu bagus. Tapi jangan mengatakan ada fadilat serban. Ada hadis sahih, tidak ada. Inilah yang dipanggil sunnah jibiliyah. Begitu juga apa lagi? Bawa tongkat. Tongkat ni kamu muda-muda jangan nak pakai tongkat. Kecuali orang yang patah kaki, operation. Tongkat bukan tongkat tu, tongkat air yang bubuh kat ketiak tu. Betul lah pakai tongkat. Ini hak muda-muda, ustaz muda-muda buat tongkat. Sunnah Nabi apa? Itu Nabi belah kambing, semualah ustaz kena belah kambing. Yang tu dia tak belah kambing pula. Patutnya semua ustaz kena belah kambing. Hak ustaz yang duk kata sunnah Nabi tu kan. Semua ustaz kena libat dalam bidang perniagaan. Nabi pernah menjaga. Tapi menjaga jangan tipu. Duk kait-kait dengan Nabi tapi ada yang menyeleweng, ada yang menipu. Jual atas nama Nabi. Dia kena buat apa lagi hak Nabi buat? Hak sunnah jibiliyah. Yang tu yang ditekankan. Semua kena pakai tongkat kan. Semua tak tasbih di tengkuk. Tak ada riwayat Nabi tak tasbih di tengkuk. Bukan kata salah berzikir dengan menggunakan tasbih. Tapi kita nak kena jelas hak mana kita nak ikut ni. Sunnah mana yang kita nak ikut. Jangan kita kabur, keliru, tak jelas. Menyebabkan asal sunnah ni rangkung semua. Sunnah yang kita nak ikut sunnah apa? Sunnah tasyri'iyah. Sunnah yang disyarakkan. Sebab nampak akhir-akhir zaman ni makin lama makin menjadi. Kalau serban pun mesti ada gambar capan. Serban pun sama, kopiah pun sama. Sebab apa? Nabi, capan Nabi. Kenapa tak kuda Nabi atas kepala? Gambar kuda Nabi. Gambar pedang Nabi. Gambar mangkuk Nabi. Tak atas kepala kan? Cawan Nabi. Nabi guna pisau macam mana? Letaklah. Kenapa ambil capal je? Tu jadi pelik je. Gambar apa lagi hak Nabi pakai? Buat semua. Baru kata cinta kepada Nabi. Kita tengok dekat habis dah buku yang kita baca. Lepas tu yang malam Mahabbatur Rasul, yang ni tentang akidah, mana ada cerita tebak capal ke apa ke? Nak mencintai Nabi, ikut syariat Nabi. Ikut dan patuh apa yang disampaikan oleh Nabi. Jadi dia kata selepas aku, iaitu ulama Khalifah Ar-Rasyidin, addu 'alaiha bin nawajis. Gigitlah sunnahku dan sunnah Khalifah Ar-Rasyidin ini dengan gigi geraham.
Dalam banyak-banyak gigi yang duduk di dalam mulut kita, gigi apa yang paling kuat? Kalau orang gigit benda yang pejal, benda yang keras dengan gigi apa? Gigi depan ke? Gigi geraham, dia kuat. Maknanya gigit sungguh. Sunnah Nabi ni jangan lepas. Bila orang nak kata apa pun, pegang betul-betul. Amal betul-betul sunnah Nabi ni. Dan juga sunnah Khulafa' Ar-Rasyidin. Qala sallallahu alaihi wasallam, al-khilafatu min ba'di 30 sanatan. Fakana akhiru khilafa akhiruha khilafata Ali radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khilafah selepas kewafatan aku ini masa dia panjang 30 tahun. 30 sanatan. Pemerintahan di bawah Khulafa' Ar-Rasyidin ni 30 tahun. Bila orang kira balik, Abu Bakar berapa tahun? Umar, Osman, Ali. 30 tahun cukup 4 orang ni. Itu diakui oleh Nabi SAW. Wa nashhadu bil asharati bil jannati kama syahida lahumun Nabi SAW. Kami bersaksi bahawa 10 orang sahabat akan masuk syurga, sebagaimana Nabi SAW bersaksi bagi mereka. Maknanya 10 orang ni Nabi sebut seorang. Di dalam satu riwayat, nanti kita baca hadis ni panjang, Rasulullah duduk di satu tempat dengan pembantu dia. Tiba-tiba ada orang bagi salam, ketuk pintu. Rasulullah kata jawab salam, panggil dia, siapa masuk? Pembantu dia kata, Abu Bakar. Rasulullah kata, berilah kabar gembira kepada dia, dia adalah ahli syurga. Abu Bakar masuk. Lepas tu tak lama pula masuk Sayyidina Umar. Rasulullah kata, kita tengok siapa? Wahai Rasulullah, Umar masuk. Bagi tahu kepada dia, dia adalah ahli syurga. Sampai 10 orang. InsyaAllah nama yang ke-10 orang ni kita akan baca besok. Jadi panjang perbahasan dia. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wastaghfirullah al-azim wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.